يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. Wabak. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah terlebih dahulu kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dilimpahkan dengan nikmat dan rahmat daripadanya. Sama ada limpah nikmat kesihatan tubuh badan, harta benda, kekayaan, dan sebagainya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, insya-Allah sebelum kita menunaikan solat Jumaat, kita lihat sedikit daripada peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga menjadi panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Pada kali ini berdasarkan kitab Syarah Hadis 45 Nawawi Al-Wafi, insya-Allah kita akan melihat pada hadis yang ke-9 yang berbuah tajuk mudah dan tidak menyusahkan. Mudah dan tidak menyusahkan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu jauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi yang diutuskan. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, dalam hadis yang kita baca tadi, sebenarnya ini hadis yang begitu penting sebab para ulama menyebut hadis ini sangat penting dan jelas yang mempunyai banyak faedah. Walaupun hadis yang pendek tetapi dia mempunyai isi yang begitu penting yang sepatutnya kita fahami bersama. Betullah Imam Nawawi membincangkan, menyatakan secara Muslim bahwasanya ini adalah antara asas Islam yang penting dan di antara jawami' kalim atau kalimah yang ringkas tetapi mengandungi makna yang begitu luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, hadis ini mengandungi hukum-hukum yang tidak terhitung banyaknya. Kita akan melihat bagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manahaitukum anhu fantahu ataupun fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu, kata Nabi Muhammad SAW, aku larang kamu jangan buat, fajtanibuh, maka kamu jauhkan dia. Kita lihat bagaimana dalam hadis ini Nabi mulakan dengan nahaitukum, apa yang aku tegah kamu. Lepas tu baru Nabi datangkan apa yang aku suruh kamu.
Adakah Nabi nak mengutamakan apa yang ditegah melebihi apa yang disuruh? Yang mana lebih penting? Sebab tu ulama kata di sini nak menunjukkan bahawasanya yang Nabi mulakan dengan tegahan tadi ni supaya nak menolak. Sebab daripada apa yang Nabi tegah di sana pastinya ada keburukan, pastinya ada kerosakan. Jadi bila Nabi tegah supaya nak jauhkan kita daripada keburukan tadi, nak jauhkan kita daripada kerosakan tadi, maka secara tak langsung dapat kebaikan kepada kita, dan kita seiringkan selepas itu dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Nabi mulakan dengan apa yang aku larang. Sesuatu yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Sebab itulah larangan dalam Islam tadi ni, dia ada larangan yang makruh dan juga ada larangan yang bersifat haram. Lepas tu fajtanibuh, jauhkan dia. Maka yang haram wajib kita jauhi. Kalau kita buat juga perkara yang haram, maka kita akan berdosa. Confirm berdosa. Sebab itulah kita tengok terdapat berbagai-bagai bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam ni, larangan dengan suruhan ataupun kita kata yang haram dengan yang halal, yang mana lebih banyak? Yang mana lebih banyak dalam Islam? Haram ke halal? Haram banyak. Halal ke banyak, haram ke banyak dalam Islam? Kita ambil contoh. Berapa banyak jenis minuman di atas muka bumi ini? Banyak ke sikit? Boleh hitung tak? Tak boleh hitung. Tetapi apa yang diharamkan dalam Islam? Arak. Lagi? Minuman yang memabukkan. Itu sahaja di antara banyak-banyak air, minuman yang ada di atas muka bumi ini. Hanya yang diharamkan adalah minuman yang memabukkan. Kalau minum banyak mabuk, maka sikit pun dikira haram. Ada sebab setengah orang kata kalau yang diharamkan minum ni, kalau kita minum banyak, tapi kalau kita minum sikit, dia tak mabuk, tak apa. Lepas tu kenalah satu tin ke sebotol, tak apa, tak mabuk. Tak. Apa yang kita minum dia banyak memabukkan, maka sikitnya juga merupakan haram. Banyak. Habis tu sebab kata rahmat Allah, sikit sahaja yang diharamkan, banyak yang dihalalkan. Tapi memang tabiat manusia, dia suka cari benda haram. Air Milo haram tak? Tak haram. Air kopi? Tak haram. Kopi macam-macam kopi ada. Kopi tongkat Ali, kopi janda, kopi ginseng, kopi macam-macam, power tak power, semua ada. Arak dan minuman yang memabukkan saja. Sebab itulah manusia ni tadi ni, dia tidak ada alasan untuk nak melanggar perintah Allah. Tapi memang itu tabiat manusia suka. Sebab itulah banyaknya larangan yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah ditujukan kepada manusia. Tak ada ditujukan kepada binatang. Wahai kambing dan lembu kebau, diharamkan kepada kamu, ada? Tak ada. Ditujukan kepada manusia. Sebab itulah kita nak sampaikan pun, kita akan tuju kepada manusia. Kadang-kadang manusia marah kepada kita bila kita sampai. Kita tak tuju kat siapa pun, tapi sebab dia makan cili, dia terasa pedas, dia marah dekat kita. Kalau tak nak rasa pedas, jangan makan cili. Selesai masalah.
Dan kita sampaikan bukan atas dasar kehendak kita, tapi kita membacakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya banyak yang dihalalkan berbanding yang diharamkan. Pilihlah yang halal, tinggalkan yang haram. Batu tadi ni banyak sebenarnya yang terdapat yang dihalalkan, tetapi dalam kita bincangkan sekarang perkara yang diharamkan tadi ni dua, haram yang ditegah tadi ni haram dan juga yang makruh. Haram tadi ni banyaklah, mana dia sebab bila kita buat juga perkara yang haram, maka kita akan dicatatkan sebagai dosa. Dan dosa tadi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita bertemu dengan Allah ketika mana kita dihitung dan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu contoh yang haram, tegahan daripada berzina. Ada tak lagi orang sekarang yang tak tahu kata zina ni haram? Ada tak ada? Kata saya tak tahu lah ustaz kata zina ni haram. Tak ada. Tapi sekarang fenomena yang berlaku yang kita cukup takut dan bimbang sekarang, bagaimana banyaknya pasangan-pasangan yang belum lagi berkahwin tetapi telah melakukan perzinaan. Na'udzubillah. Dalam proses bertunangan mungkin, dalam proses baru berkenalan mungkin telah melakukan perzinaan, belum lagi berkahwin. Na'udzubillah. Statistik yang dikeluarkan cukup banyak, cukup mengurunkan mengenai anak luar nikah yang dilahirkan. Haram berzina. Allah tak bagi berzina, tapi Allah bagi kita kahwin. Tak cukup satu, tambah dua. Tak cukup dua, boleh jadikan tiga. Tak cukup juga tiga, tambah satu lagi, cukup ke empat. Cakap empat saja. Kenapa Islam cakap empat saja? Sebab Allah Maha mengetahui manusia ni kemampuan dia cukup hanya setakat empat sahaja. Kalau mampulah. Kalau tak mampu jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Kalau okey. Sebab tu Allah kata kahwin. Fa in khiftum, kalau kamu takut kata Allah nak berlaku adil, cukup seorang sudah. Nak tunjuk betulnya apa yang diharamkan di dalam Islam ada sebabnya, dan apa yang dihalalkan ada sebabnya. Sebab tu Islam agama yang bersifat tabi'i. Sebab itulah bagaimana kita melihat seorang tu, ada seorang padri yang baru peluk Islam. Bila dia peluk Islam, kita pun tahu padri ni dia tak boleh berkahwin. Bila dia peluk Islam, dia berkahwin. Lepas berkahwin dia kata Allahu Akbar, kalaulah tahu nikmatnya kahwin, seronoknya kahwin, dah lama dah aku kahwin. Tapi nak buat macam mana? Hidayah lambat nak sampai kepada dia. Okey, haram berzina, minum arak, makan riba, mencuri, bunuh jiwa yang lain, mendedahkan aurat, wanita menunjukkan perhiasan di hadapan lelaki, bernipu, berdusta, rasuah, mengumpat, mengadu domba, menyebarkan kerosakan dan yang lain-lain. Banyak sebenarnya yang perkara yang diharamkan ini yang boleh merosakkan masyarakat. Sebab tu Islam haramkan. Islam tegah itu larangan yang berbentuk pengharaman. Ada juga larangan yang ditegah berbentuk makruh. Dia tak sampai kepada yang haram, tapi kalau kita buat, kita tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Yang makruh kalau kita buat, tak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Maka ulama kata, antara dia tadi ni, kalau sebab tu Nabi tegah, Nabi larang, Nabi kata, barang siapa yang makan bawang dia bawang mentah, dia jangan menghampiri masjid kami ini. Nabi kata siapa yang makan bawang mentah, bawang putih mentah, jangan pergi ke masjid. Haram ke pergi ke masjid? Haram ke datang ke masjid bila kita makan bawang putih mentah atau bawang merah mentah? Itu tidak haram, tetapi makruh. Makruh. Sebab apa? Kalau datanglah orang tu duduk tepi kita, dia makan bawang putih tadi,
Kita takbir dulu, Allahu Akbar. Dia baru duduk tepi kita, dia pun takbir Allah. Bila Allah tu keluar daripada mulut dia bau bawang putih tadi, kita yang berada di sebelah macam mana? Memang akan terasa tadi. Sebab tu Nabi tegah dan larang, tetapi larangan dan tegahan ini adalah merupakan makruh. Kalau kita tinggal dapat pahala. Maka ulama kiaskan, kaitkan pengharaman bawang putih tadi, kiaskan dengan rokok. Minta maaf. Sebab tu ulama kata termasuk juga tadi ni, kalau orang yang hisap rokok tadi ni, maka dia tak payah datang ke masjid. Tapi nanti orang ambil alasan pula, kan? Dia kata, kalau sembahyang ni kena biasa lebih di masjid, afdalnya. Dia malas pergi masjid, maka dia pun ambil sebatang rokok hisap. Ngota jom pergi masjid. Aku tak pergi masjid ni, aku hisap rokok bau mulut. Itu sengaja mencari alasan nak tidak mahu mengambil pahala yang banyak. Kau nak dia gosok gigi dulu. Mana dia makan tadi ni, gosok gigi dahulu, berkumur dahulu, hilangkan dahulu bau tadi ni, baru datang ke masjid. Jangan mencari alasan untuk tidak datang. Maka ruginya kita ni. Betul tunjuk tadi ni, itu yang haram. Sebab tu yang haram tadi, kadang-kadang Islam tu mudah sebenarnya. Walaupun Islam haram, tak boleh makan daging babi contoh dia, tetapi dalam keadaan tertentu untuk menjaga kemaslahatan diri kita, nyawa kita, Islam benarkan. Sebab tu mudahnya Islam ni kalau kita faham. Tapi sebabnya ramai yang tak faham Islam, sebab itulah dia kata susah ikut Islam. Susah ikut Islam. Masuk hutan, tak ada benda apa nak makan, jumpa bangkai je. Bangkai asalnya tak boleh makan, tapi boleh makan kalau zon kita tadi ni, kalau aku tak makan, mati. Maka wajib makan pada waktu tu. Bukan kata harus, tak wajib makan supaya kita selamat. Mudahnya dalam Islam. Itu mana dia apa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diharamkan dalam Islam tadi ni. Okey. Itu yang pertama, kalau nak huraikan panjang. Yang kedua, kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku suruh kamu, apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka kamu buat sekadar yang kamu mampu. Maka suruhan tadi ni ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Macam kita hari ni datang, perintah wajib kita menunaikan solat Jumaat. Kita wajib melaksanakan, menunaikan solat fardu 5 waktu. Kita wajib mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Itu perintah yang wajib. Kalau kita buat yang wajib ini, maka kita akan mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa. Dan juga ada juga perintah tadi ni yang kita semua tahu, perintah yang berbentuk sunnah ataupun sunat. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat, dapat pahala lebih, dapat bonus. Bonus kan kita ni kalau diumumkan, kan diumumkan kaki tangan kerajaan, dapat kena swasta, dapat bonus. Petronas, berapa bulan bonus? Ada tak orang kerja Petronas? Berapa bulan sekali bagi bonus? Seronok, senyum. Tapi bonus dalam kita beribadah adalah perkara-perkara yang sunat. Kita datang awal ke masjid, alhamdulillah, dapat bonus yang lebih. Duduk pula di saf yang paling hadapan, dapat bonus yang lebih, pahala yang lebih. Batu tadi kita, tapi apa yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan, wajib dilakukan sekadar yang kita mampu. Kalau kita tadi ni orang yang tidak mampu, contoh dia orang yang tak boleh sembahyang dalam keadaan berdiri, boleh duduk, jangan tinggal. Saya tak mampu ustaz nak sembahyang berdiri, tak payah sembahyang. Tak, sembahyang tetap juga wajib, tapi sebabkan kamu tadi ni tidak mampu datang dalam bentuk keadaan asal yang diperintahkan, maka buat sekadar yang kamu mampu. Berdiri tak boleh, duduk atas kerusi. Tapi kena raikan juga yang duduk di atas kerusi, sekiranya dia mampu untuk bertakbir, takbiratul ihram, dia mampu berdiri, dia wajib berdiri. Jangan dia boleh berdiri tapi saja-saja nak duduk, Allahu Akbar, itu tak boleh, tak sah.
Kalau sekadar dia bila dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Allahu Akbar, tahan lama mana. Tak mampu dah, duduk. Itu mana dia waktu takbiratul ihram, kalau dia mampu, dia mesti berdiri terlebih dahulu. Sebab tu Islam ni cukup mudah sebenarnya. Tapi orang bagi alasan sahaja tidak mahu melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tahu apa yang memudahkan kita dan apa yang menyusahkan kita. Dah masuk belum waktu? Belum lagi. Berapa minit lagi? Berapa minit lagi? 2 minit lagi. 2 minit lagi. Okey, mana ada itu perkara yang kedua, mana apa yang Islam suruh ni sebenarnya semua baik. Apa yang Islam haramkan kita, ada kebaikan pada pengharaman tadi. 2 minit lagi. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Sebab itulah kita bila Islam suruh kita buat, jangan banyak songeh sebut. Jangan banyak cakap, jangan banyak dakwa-dakwi. Buat. Islam suruh. Siapa Islam suruh? Nabi suruh. Kenapa Nabi suruh? Sebab Allah suruh. Ni tak, apa yang Islam suruh banyak sangat kita punya alasan untuk tidak melakukan. Apa yang Allah haramkan, itu yang kita nak buat sangat, dan kita cipta berbagai alasan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu jaga sebab Islam ini mudah, jangan sampai menyusahkan kita, dan mudah tadi jangan sampai menyebabkan kita tertipu dengan kemudahan yang diberikan di dalam Islam ini. Dan yang seterusnya, maka kata Nabi Muhammad SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka kata Nabi, bagi umat-umat terdahulu sebenarnya mereka banyak dibinasakan kerana lantaran mereka banyak bertanya. Banyak bertanya dalam perkara yang tidak memberi faedah. Adapun pertanyaan terhadap perkara yang kita tidak faham, fardu ain ke fardu kifayah dan sebagainya yang kita tidak faham, itu memang kena tanya. Tapi berlaku pada zaman Nabi, apabila sahabat bertanya ke, wahai Rasulullah, siapa nama ayahku? Wahai Rasulullah, siapa nama ayahku? Maka Sayyidina Umar nampak muka Nabi yang marah, maka Sayyidina Umar bangun mengatakan, memberi teguran kepada orang yang bertanya tadi. Lepas tu kita tengok tadi, bertanya boleh, tetapi bertanya kepada perkara yang sepatutnya. Ni tanya Allah bersemayam tak? Tanya perkara-perkara yang tak sepatutnya kita pertikaikan, tak sepatutnya kita bincangkan. Bila berlakunya kiamat? Tak payah. Roh macam mana roh? Tak perlu. Sebab ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh tanya adalah perkara yang berkaitan dengan mungkin fardu ain dan sebagainya, yang kita perlukan kepada pemahaman, kita wajib bertanya. Sebab tu Nabi sebut bagaimana golongan Bani Israel dahulu, antara Yahudi, golongan orang yang suka sangat bertanya kepada Nabi mereka, antara yang mereka tanya kepada Nabi Musa AS mengenai lembu. Allah suruh dia sembelih je lembu, mana pun tak apa, tapi mereka tanya-tanya, menyebabkan susah kepada mereka untuk mencari lembu yang diterangkan. Sebab tu jangan bertanya banyak perkara yang tidak sepatutnya. Waqtilafum ala anbiya'ihim. Dan ini yang Nabi sebut, banyaknya rosaknya dan dibinasakan umat terdahulu lantaran kerana mereka tidak mahu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Waqtilafum, mereka ikhtilaf dengan Nabi. Apa yang Nabi suruh, mereka tak nak buat, cuba cari alasan, tak nak melakukan. Tetapi apa yang Nabi larang, itulah mereka cuba nak buat, mereka cuba nak lakukan dengan 1001 alasan yang dicipta. Maka inilah golongan yang kata Nabi Muhammad SAW akan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita takut dan kita bimbang, umat terdahulu bila mereka melakukan dosa, maksiat, kemungkaran, mereka terus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bimbang, kita nak umat Nabi Muhammad, bila kita lawan Allah, kita lawan Rasulullah SAW, kita lawan, Allah akan bentangkan dunia kepada kita, Allah akan luaskan dunia kepada kita. Maka kita terus hanyut dalam pergelutan ini, dan seterusnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita
melawan dengan Allah dan melawan dengan Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang patuh kepada segala titah perintah Allah, melakukan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan menjadi orang yang betul-betul mahukan kepada menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Wallahu alam. Minta maaf segala terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.